Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar anak-anak muda ustaz yang ustaz kasih sekalian? Ya, Alhamdulillah, hari ini kita akan mulakan kelas sirah tahun 4 untuk kelas yang ketiga. Okey, jadi siapa yang belum tengok video kelas yang kedua boleh tengok di link yang ustaz bagi itulah, link di YouTube. Okey. Okey, Ustaz start dulu ya. Hari ini kita akan belajar unit yang keempat. Unit keempat, dakwah secara terbuka. Okay, Alhamdulillah sebelum ni kita dah belajar. Kita mula dengan peristiwa Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian kita sambung dengan dakwah secara rahsia. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Tapi dakwah yang disampaikan tersebut strateginya adalah secara rahsia atau secara tersembunyi terlebih dahulu. Jadi apa yang Ustaz terangkanlah pada kelas yang lepas, boleh dengar balik. Okay, jadi hari ini kita akan belajar satu lagi peringkat dakwah yang dilakukan oleh Nabi di Mekah, iaitu dakwah secara terbuka. Okey, apa itu dakwah secara terbuka? Hari ini kita nak belajar. Okey. Okey, Ustaz. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Ikut pause video ni, awak baca sama. Maksudnya, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Okey. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia, ini apa yang kita belajar minggu lepas lah. Maknanya Nabi menyampaikan dakwah mengenalkan Islam kepada orang Quraisy ketika itu. Nabi disampaikan kepada siapa? Kepada ahli keluarga Nabi, kepada kawan-kawan Nabi yang dekat lah. Dan bukanlah Nabi tiba buat syarahan kata berimanlah kepada Allah, bukan. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun ni. Ustaz pusing ni. 3 tahun. Lama juga kan 3 tahun kan. Nabi senyap-senyap. Nabi solat pun senyap-senyap je. Nabi buat ceramah pun senyap-senyap. Dekat rumah mana? Ingat lagi tak? Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey. Punyalah rahsia tempat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tu. Sampai sekarang orang tak tahu mana rumah. Semua orang macam berteka-teki je lah. Ni mungkinlah rumahnya kat sini. Mungkin rumah kat sini. Ustaz belajar dulu. Sampai sekarang orang tak tahu mana tempat. Punyalah rahsia dijaga oleh Nabi dan juga orang-orang yang beriman ketika itu tak tahu kat mana tempat dia. Okay, jadi Allah turunkan ayat. Ini ayat apa? Surah Al-Hijr ayat 94 yang menyuruh Nabi supaya terus terang. Maknanya tak ada lagi sembunyi-sembunyi dah. Kali ni Nabi kena sampaikan Islam, sampaikan dakwah secara terang. Tunjuk akulah Nabi akhir zaman. Akulah utusan daripada Allah. Kena cakap dekat umat manusia. Yang waktu tu Nabi kat Mekah lah, kepada orang kafir Quraisy. Okey. Ni Ustaz dah simpulkan lah. Okey, dakwah secara terbuka. Dekat sini Ustaz simpulkan ada 3 perkara. Yang pertama, apa yang berlaku semasa dakwah secara terbuka ni? Yang pertama, Ustaz, Nabi mengumpulkan penduduk Mekah. Okey, apa yang Nabi buat? Nabi kumpulkan penduduk Mekah tu. Nabi panggil. Nabi panggil, Ustaz tahulah macam mana kan. Bukanlah Nabi kata kawan-kawan dia tolong panggil ke macam mana. Tapi yang penting apa kita perlu tahu, Nabi kumpul penduduk Mekah ketika itu. Kat mana? Ni, Ustaz tunjuk ni. Di Bukit Safa. Ada satu bukit tu, nama dia Bukit Safa. Situlah Nabi kumpulkan orang Mekah yang ada ketika itu. Okey, apa yang Nabi buat? Ustaz menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah
dan beriman kepada hari kiamat. Okey. Nabi ni waktu tu Nabi kumpulkan penduduk Mekah kan. Kumpul. Nabi pun mula bercakap. Nabi tanya dekat penduduk Mekah. Sebab Nabi ni antara orang yang famous lah sebenarnya dekat Mekah. Kerana apa? Yang pertama sebab Nabi ni antara orang yang kaya juga. Nabi ni adalah seorang peniaga. Awak bayangkan dulu awak pernah belajar kan. Sebelum Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah. Siapa kan Nabi? Nabi tu awal-awal dulu pembantu Siti Khadijah. Dan bersama Nabi ni juga mempunyai pengalaman dalam berniaga. Nabi ni seorang peniaga, businessman. Kalau zaman sekarang businessman kaya lah. Waktu nak berkahwin dengan Siti Khadijah tu Nabi bagi hantaran berpuluh-puluh ekor unta. Maknanya kayanya Nabi. Bukan Nabi ni kaleng-kaleng kan? Kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa Nabi ni. Nabi ni adalah orang kaya daripada keturunan Bani Hashim. Keturunan pun keturunan yang hebat lah. Antara keturunan-keturunan orang yang memimpin Mekah ketika itu. Mana bila panggil tu, dia Nabi panggil. Dan Nabi ni dikenali sebagai orang yang baik. Kan, handsome, mestilah handsome. Nabi ni di kalangan Nabi semua handsome. Allah akan memilih manusia yang paling terbaik pada zaman tersebut. Okey. Dan bila Nabi kumpulkan tu, perkara pertama yang Nabi tanya apa? Nabi tanya, adakah kamu percaya? Kat belakang bukit sofa tu besar lah kot. Besar bukit ni kan. Nabi tanya, okey, kau percaya tak? Ni kurang lah Ustaz cerita, bukan macam apa yang Nabi cakap. Okey, kau percaya tak kalau aku cakap yang belakang bukit ni ada satu sekumpulan tentera berkuda yang nak serang Mekah? Nabi tanya dekat penduduk Mekah. Lepas tu apa yang penduduk kata? Weh, percaya. Kenapa? Sebab Nabi tak pernah tipu. Dalam kehidupan Nabi, sejarah kehidupan Nabi, sebelum Nabi jadi Rasul ni, Nabi tak pernah menipu. Dan Nabi ni sentiasa jujur dalam niaga. Mana orang baik lah. Percaya sangat orang dekat Nabi. Jadi Nabi cakap tu kenapa? Nak tunjukkan bahawa Nabi ni adalah orang yang baik, orang yang jujur, dipercayai. Lepas tu apa yang berlaku? Nabi kata, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan itulah ni apa yang Nabi seru ni lah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Okey. Bila Nabi dah sampaikan perkara tersebut, apa yang berlaku? Yang kedua, dakwah Nabi mendapat tentangan. Bukannya bila Nabi cakap tu, betul apa yang kau cakap Muhammad, memang Allah lah, tak. Kerana apa? Kerana orang kafir Quraisy ketika itu, orang Mekah tu lah, memang sebati dalam kehidupan mereka menyembah apa? Menyembah berhala. Okey. Ikut Ustaz. Dakwah Nabi mendapat tentangan. Okey, pertama sekali Abu Lahab mencela Nabi dengan berkata, binasalah engkau wahai Muhammad. Abu Lahab ni kan sebelum ni Ustaz cerita, sebelum Nabi dakwah secara terbuka, Nabi bagi dakwah kepada ahli keluarga dia dulu. Termasuklah Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Abu Jahal pun pakcik Nabi. Dah Abu Lahab dengan Abu Jahal pun dah tahu dah. Cuma Abu Lahab ni dia tak sangka lah Nabi nak buat terbuka kan. Sebab waktu sampai keluarga tu ada ramai sangat yang tak terima. Jadi bila dia dengar Nabi cakap macam tu, dia kata, kau ni nak saudara yang tak guna lah. Binasalah engkau wahai Muhammad. Pun teruk sangat lah tu binasa. Binasa ni bahasa kita macam pergi matilah, itulah lebih kurang lah kan. Teruk sangat tu. Marah hanya dekat Nabi Muhammad kerana nak sampaikan Islam. Okey. Bila Abu Lahab kata macam tu dekat Nabi, Allah turunkan satu surah yang khas kepada Abu Lahab. Memang ada sebut nama Abu Lahab nama tu. Sudah surah apa? Surah Al-Masad. Okey. Selain tu banyaklah orang-orang yang selain daripada Abu Lahab pun sama juga. Abu Jahal menentang, ada orang-orang lain kan. Yang percaya beriman ada, tapi tak ramai. Okey, seterusnya. Yang ketiga, kesan dakwah Nabi. Apabila Nabi melakukan dakwah secara terbuka, apa yang berlaku? Yang pertama sekali, ada yang beriman dan ramai yang menolak. Ada yang beriman. Kenapa? Kerana memang Nabi ni orang yang sangat dipercayai. Nabi ni orang baik. Bila dengar cakap macam tu, orang yang baik, kita tak pernah menipu. Beritahu bahawa ada Tuhan yang layak kita sembah, yang memang sebenarnya Tuhan yang sebenar, maknanya dia pun percaya dan dia beriman kepada Nabi Muhammad. Dan ramailah menolak. Kenapa? Kerana mereka memang dalam hati mereka hati hitam lah, sembah berhala kan. Tak boleh nak ditinggalkan amalan nenek moyang kita. Kita kena ikut amalan nenek moyang kita, tak boleh tinggalkan.
Jadi ramailah yang menolak. Okey. Dan orang yang beriman mendapat ancaman nyawa jika mahu kekal dalam Islam. Dan bila dah ada juga orang yang beriman kan. Bila orang-orang lain dapat tahu, oh dia ni nak pengikut Muhammad ni. Maka orang yang ikut Nabi Muhammad ni diancam. Kalau kau tak nak keluar Islam, aku bunuh kau. Contoh dia siapa? Contoh dia, kau pernah dengar lagu Sumayyah tak? Sumayyah. Itulah tu antara orang yang awal memeluk Islam, satu keluarga yang mana Sumayyah tu dibunuh dan ahli keluarga lain dapat tengok je. Dan ada juga keluarga dia lain dibunuh kan. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Tu dah tu keluarga Yasir dah tu. Yasir tu suami dia, isterinya Sumayyah dibunuh kenapa? Nak pertahankan Islam yang ada dalam diri mereka. Okey. Ni tadi surah yang mana Allah turunkan khas kepada Abu Lahab. Okey, ikut Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Maksudnya binasalah kedua tangan Abu Lahab ni Ustaz cerita tadi ni. Memang sebut nama Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintal. Maknanya dalam surah ni memang disebut secara jelas walaupun Abu Lahab ni belum mati lagi. Abu Lahab ni tak mati lagi waktu tu. Tak tahulah dia masuk Islam ke kafir ke. Tapi dah disebut dalam Al-Quran bahawa Abu Lahab ni adalah ahli neraka. Kalau nak ni antara satu perkara lah. Ni contoh, kalau orang kafir ni, orang Quraisy ketika itu, dia nak buktikan bahawa Nabi Muhammad ni salah mudah je. Apa cara dia? Ni surah ni, dia dah sebut dah bahawa Abu Lahab ni masuk neraka. Maknanya dia tak masuk Islam lah. Cara dia mudah je. Abu Lahab masuk Islam. Dah, selesai. Dia boleh buktikan bahawa Al-Quran tu salah. Tapi, Al-Quran ni daripada Allah. Allah ni tahu perkara yang akan datang. Memang Allah ni memang tahulah bahawa Abu Lahab ni tak akan masuk Islam. Itulah kalau kita fikir balik kan. Betul juga Abu Lahab waktu tu hidup lagi. 10 tahun lepas tu baru Abu Lahab mati. Tapi dah Allah turunkan ayat kata Abu Lahab ni memang ahli neraka. Kerana apa? Dia tak masuk dalam Islam. Okey. Apa yang berlaku bila Nabi sampaikan dakwah secara terbuka, Nabi pun giatlah pergi jumpa orang ni sama-sama dengan sahabat Nabi dari Islam. Secara terbuka pergi tempat contohlah pergi pasar kan, jumpa sampaikan tentang Islam, sampaikan bidang Islam, macam kita punya sahabat kita kan yang tabligh kan, pergi rumah-rumah mungkinlah macam tu, ketuk-ketuk Assalamualaikum, nak terangkan tentang Allah, nak terangkan tentang solat, macam itulah lebih kurang kan. Jadi bila orang Quraisy ni dia tengok, tak boleh Nabi ni. Sebab Nabi ni orang yang memang kenal. Dia ni baik. Akhlak Nabi pun dibuktikan. Nabi ni memang baiklah dengan semua orang. Orang pun tengok Nabi ni, jujur orangnya. Baik orangnya. Lepas tu kalau apa yang Nabi sampaikan mesti benda ni betul kan. Jadi bila orang yang memang degil, dia tak beriman kepada Allah, dia tengok, dahsyat sangat ni dakwah Nabi ni. Ramai yang masuk Islam ni. Apa yang berlaku? Dia ni yang pertama, dia pergi kepada Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Abu Talib ni orang yang menjaga Nabi waktu Nabi kecil. Lepas Abdul Muttalib, siapa dia? Datuk Nabi meninggal. Siapa yang jaga? Abu Talib ni lah. Abu Talib ni kalau kita tengok zaman sekarang ni, mungkinlah dia ni taraf-taraf menteri lah kot. Orang-orang besar Mekah. Dan masa sama dia adalah bapa saudara kepada Nabi. Orang kafir Quraisy kata, Abu Talib tak boleh jadi ni. Kau pergi jumpa Muhammad tu jap. Kau pergi suruh dia berhentilah dakwah-dakwah ni, beriman pada Allah ni.
Kau suruhlah dia balik ke agama nenek moyang kita. Ni kita dah lama dah menyembah berhala ni. Kenapa tiba-tiba nak sembah benda selain pada benda kita selalu buat? Tu dia kata dekat Abu Talib kan. Tu nasihat lah Nabi suruh berhenti. Tu yang pertama ni. Yang ni Ustaz dah ringkaskan. Yang pertama suruh berhenti je. Lepas tu bila yang kedua, ini yang pertama dia jumpa kali pertama. Bila nasihat pun tak jalan, dia jumpa kali kedua. Kali kedua ni kata apa? Macam yang pertama tadi jumpa Abu Talib kata suruh nasihat. Kali ni dia kata tak boleh jadi ni, orang makin ramai yang masuk Islam kan. Sayyidina Umar pun masuk Islam. Sayyidina Umar ni antara orang yang bengih lah tu. Banyak lah orang yang masuk Islam. Kerana tengok Nabi ni baik, dia terima kebenaran Islam. Dia kata tak boleh jadi ni. Kalau macam ni, dia jumpa lagi dengan Abu Talib. Dia kata apa? Kau kalau Abu Talib, kalau kau tak pergi suruh Muhammad ni berhenti sampai ke Islam, aku dengan geng-geng aku ni, contohlah gangster betul lah kot. Aku geng-geng aku bunuh Muhammad. Contohlah, bukan macam tu. Aku pergi umban dia masuk laut. Contoh. Tapi apa yang berlaku? Ni supaya menghalang Nabi Muhammad dia terus menyebarkan Islam. Mana orang Quraisy kata, kau sekarang ni aku bagi warning. Kau pergi cakap sekali kat dia suruh berhenti. Kalau tak aku pergi bunuh Muhammad. Okey, apa yang berlaku? Abu Talib pun pergilah jumpa Nabi Muhammad kan, jumpa. Wahai anak saudaraku, berhentilah apa yang kau nak buat sekarang ni. Tak payahlah, Islam tak payahlah. Pergilah balik kita sembah berhala. Jadi apa yang Nabi kata? Ni penting ni. Demi Allah, wahai bapa saudaraku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tetap tidak akan aku tinggalkan sehingga aku binasa kerananya. Maknanya apa? Contoh, kalau macam bahasa kita sekarang, pakcik. Kalau pakcik bagi tangan kanan saya, rumah 3 juta. Kat tangan kiri saya ni pakcik bagilah emas 500 kilo. Saya tak akan tinggalkan buat kerja dakwah ni. Lebih kurang bahasa kita lah. Mana bagi harta benda. Bagilah sebanyak mana benda pun. Bagilah setinggi mana harta pun. Sebesar mana harta pun. Nabi tetap tidak akan tinggalkan ajaran Islam. Mana bila Abu Talib dengar tu. Bila dengar Nabi cakap macam tu. Dia pun dia yang besarkan Nabi kan. Daripada kecil. Lepas Datuk Nabi meninggal, dia yang besarkan Nabi. Dia kenal lah Nabi ni. Dia kata Nabi ni kalau dah bertekad, memang tak boleh nak kata apalah. Dia kata setelah mendengar ucapan yang tegas daripada anak saudaranya, Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi dan dakwah nak baginda dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Macam Ustaz cerita tadi lah. Abu Talib ni dia orang besar Mekah tu. Antara menteri lah, orang besar kan. Kenapa Bani Hashim ni antara keturunan yang mana memang ada pemerintah Mekah ketika itu. Jadi memang dia backup besar lah, orang kata bahasa kita sekarang kan, backup besar, ada kabel besar Abu Talib ni. Memang dia kata aku akan lindung kaum Muhammad daripada ancaman orang Quraisy. Bengang lah orang Quraisy kan. Dia orang jawatan besar pula duk cover Nabi Muhammad ni macam mana ni. Jadi apa yang akan berlaku seterusnya, nantilah kelas yang akan datang kita akan tengok, kita akan belajar lagi tentang apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad semasa Nabi nak sampaikan dakwah secara terbuka. Okey, kita ulang balik. Apa yang kita belajar hari ini iaitu berkaitan dengan dakwah secara terbuka. Sebelum ni Nabi dakwah senyap-senyapnya, sembunyi-sembunyi. Lepas tu Nabi sekarang ni Allah suruh Nabi supaya dalil yang mengatakan bahawa Allah suruh Nabi supaya sekarang ni sampaikan Islam secara terang. Tak ada sembunyi-sembunyi dah, tak ada senyap-senyap dah, bagi tahu je. Terus. Okay, jadi dakwah secara terbuka ni ada 3 peringkat lah. Yang pertama Nabi kumpulkan duduk Mekah. Kemudian dakwah yang Nabi sampaikan ada tentangan. Kemudian apa kesan dia? Bila Nabi sampaikan tu apa kesan dia? Kesan dia ada yang beriman, ada ramai juga yang tak beriman. Dan kalau orang yang beriman tu adalah ancaman dia, ancaman bunuh, ancaman mungkin kena pukul ke, kena nampas harta ke, macam-macam lah kan. Okey, ni adalah surah Al-Masad, yang mana surah ni diturunkan kepada
Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab ni dia tentang Nabi. Tentang habis-habisan. Jadi Allah turunkan satu ayat yang memang jelas menyatakan bahawa Abu Lahab ni masuk neraka. Kesimpulan je lah. Dan apa ni, bila Nabi sampaikan dakwah ni, apa yang berlaku? Orang Quraisy jumpa Abu Talib supaya nasihatkan Nabi. Tapi Nabi adalah apa ni, tetap dengan pendirian Nabi, nak sampaikan Islam. Jadi Abu Talib pun kata akan lindungi Nabi daripada ancaman dan cecaan, ancaman dan inilah mana benda-benda nak buat pada Nabi tu, dia tolong backup. Tak boleh lah buat dengan Nabi macam tu sebab dia backup kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah selesai untuk kelas yang ketiga. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.